Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat tak? Saya nak share sikit kata-kata daripada ustaz saya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang inginkan dunia, perlulah dia berilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang inginkan akhirat, perlulah dia berilmu. Man aradahuma. Siapa yang inginkan kedua-duanya, akhirat dan juga dunia, fa'alaihi bil ilm, perlulah dia berilmu. Jadi untuk kita berjaya dunia akhirat, jomlah kita tuntut ilmu hingga ke liang lahat. Sekian saja tazkirah Ramadan daripada saya, Imam Muda Hafiz. Lagu. Okey, tak adalah, gurau je. So, jom kita start kelas math kita hari ni. Sambung topik yang seterusnya. Okey, jom. Okey, so hari ni kita akan sambung tentang topik darab matriks. Darab matriks ni lain berbeza dengan tambah tolak matriks. Kalau tambah tolak matriks, kita perlukan peringkat yang sama untuk kita tambah ataupun tolak. Tapi untuk darab matriks, peringkat berbeza pun tak apa, kita boleh darab juga. Okey, contohnya kat sini 4 dengan 5. Matriks ni apa peringkat dia? Dia ada 2 baris dan juga 1 lajur. Maksudnya peringkat dia adalah 2 kali 1. Yang kedua, matriks yang kedua, dia ada 1 baris dan juga 2 lajur. Maksud dia kat sini peringkat dia 1 baris kali dengan 2. Kalau tengok kat sini, ini peringkat 2 kali 1, ini peringkat 1 kali 2. Berbeza kan? Tapi kita boleh darab. Kalau tambah tolak je tak boleh, kalau darab boleh, walaupun peringkat tak sama. So macam mana cara untuk kita darab dia adalah untuk ini matriks yang pertama, ini matriks yang kedua. Untuk matriks yang pertama, kita akan tengok baris dia. Dan untuk matriks yang kedua, kita akan tengok lajur. Baris macam ni lajur yang ni, 3, 2 macam ni. Okey. Kemudian untuk matriks yang pertama, kita salin balik macam biasa, 4, 5. Dan untuk matriks yang kedua, kita salin macam biasa juga sebelah dia, tapi kita naikkan sikit ke atas. Ini matriks yang kedua, ini sebelah dia kan. Kita naikkan sikit ke atas. So dia akan jadi kat sini 3, 2. Ini kaedah je lah untuk korang mudah buat benda ni kan. Tapi tak wajib pun. Kalau cara lain, boleh pakai cara lain. Okey. So kat sini, untuk matriks yang pertama, kita akan tengok baris dia. Dia ada 2 baris, 1 dan juga 2. Untuk matriks yang kedua, kita akan tengok lajur. So dia ada 1, 2 lajur. So nampak ada 4 titik persilangan. 1, 2, 3, 4. Bermaksud dalam jawapan kamu nanti akan ada 4 unsur. Maksudnya matriks ni akan ada 4 unsur. Macam ni lah. Ini bentuk matriks, bracket dia, dan akan ada 4 unsur dalam tu. So macam mana kita nak cari nilai unsur tu? Nak cari nilai unsur tu, kita kena tengok kat mana tempat dia bersilang. Okey, contoh yang ni. Contoh titik ni, dia merupakan persilangan antara, adalah hasil persilangan antara 4 dan juga 3. So kita akan darab 4 dengan 3 untuk dapatkan jawapan dekat titik ni, unsur yang ni. Untuk unsur yang sebelah dia, ini persilangan antara 4 dan juga 2. 4 dan juga 2 kat sini. So ini adalah hasil darab antara 4 dan juga 2. Unsur bawah ni 5 dan juga 3. So 5 kali dengan 3. Dan unsur yang last kali ni adalah persilangan antara 5 dan juga 2. So kat sini 5 kali 2. Dapat macam ni, kita selesaikan. Darab macam biasa. 4 kali 3, 4, 8, 12. 4 kali 2, 8. 5 kali 3, 15. 5 kali 2, 10. So ini jawapan dia. Senang kan? Senang ke senang? Senang. Memang senang. Okey, untuk soalan yang kedua, cuba tengok 3, 2, 4, 5. Nampak sama tak? Ini 3, 2, ini 3, 2, ini 4, 5, ini 4, 5. Nampak serupa tapi bukan dia, orang lain. Okey, tak adalah. Okey, beza dia, ini saya jadi 4, 5 ni saya jadikan matriks yang pertama, 3, 2 ni saya jadikan matriks yang kedua. Tapi kat sini 3, 2 ni saya jadikan matriks yang pertama, 4, 5 ni saya jadikan matriks yang kedua. So saya just ubah kedudukan dia antara matriks yang pertama dengan matriks yang kedua. Kalau ubah jawapan dia lain ke? Lain. Sebab tu tadi saya tekankan dekat sini
tengok betul-betul yang mana matriks pertama, yang mana matriks kedua. Bila kita buat dalam kedudukan macam ni, jangan tersilap. Ini matriks yang pertama, yang naikkan ke atas tu matriks yang kedua. Jangan letak kat sini matriks pertama, kat sini matriks kedua. Salah. Boleh? Jadi, ya ke salah? So, kita buktikan kat sini. Tengok, sama tak jawapan dia? Okay. Step dia sama sahaja. Matriks yang pertama, letak sebelah, letak macam biasa. 3, 2. Alah, tak muat. Okay, saya letak kat sini lah. Matriks yang pertama, letak macam biasa. 3, 2. Alah, tak muat lagi. Okey, bawah sikit. 3, 2. Dan matriks yang kedua ni, kita naikkan sikit ke atas. Kat sini. 4, 5. So, kalau kita tengok dekat sini, matriks yang pertama ni, dia ada satu baris. Matriks yang kedua, dia ada satu lajur. Okey. Jadi, dia ada berapa tempat persilangan? Satu sahaja. Bermaksud, jawapan dia hanya ada satu unsur sahaja. Hanya kamu yang satu, tak ada yang kedua. Okey. Macam mana cara untuk kita cari nilai unsur kat sini? Sama juga macam kat sini tadi. Kita akan tengok persilangan dia. Macam ni persilangan baris berapa dengan lajur berapa. Sama juga dalam kes ni. Okey. So, tapi lain sikit lah yang ni. Yang ni, dia bersilang antara baris yang pertama dan juga lajur yang pertama. Kalau tengok kat sini, pening sikit. Sebab beza dia, kalau kat sini, dia ada satu nombor saja dekat baris dan satu nombor dekat lajur. Tapi dalam soalan ni, dia ada dua nombor dekat baris, dia ada dua nombor dekat lajur. So, macam mana kita nak buat? Cara untuk kita selesaikan dia adalah nombor yang pertama kita akan darabkan dengan nombor yang pertama. Dan nombor yang kedua kita akan darabkan dengan nombor yang kedua. Dan kemudian kita akan tambahkan hasil darab dua nombor tadi tu. Dan itulah jawapan dekat titik persilangan dia tu. Okey. So dia akan jadi, jawapan ni satu je kan? Okey. Yang pertama, 3 kali dengan 4 tambah dengan 2 kali dengan 5. So, selesai kan? 3 kali 4, 12. 2 kali 5, 10. So, tambah kat sini. 12 tambah dengan 10 akan dapat 22. Okey. So, ini jawapan dia. Ada berapa unsur dalam ni? Ada satu sahaja unsur. Kat sini ada 4 unsur. Nampak tak? Saya just tukar yang ni 2 je. Tukar yang matrik pertama dulu kat kedua, kedua dulu kat pertama. Tukar yang ni, terus dapat lain jawapan dia. Sebab tu, kena tengok betul-betul susunan matriks kamu tu. Okey? Boleh faham Okey, ni contoh yang ketiga. Tengok dulu seminit soalan dia. Okey, habis seminit. Matrik yang pertama, kita salin macam biasa. Negatif 2, 4, 7, negatif 3. Dan matriks yang kedua, kita akan salin sebelah dia juga, tapi naikkan sikit ke atas. So, dia akan jadi negatif 5, 6, 3, 1. Matriks yang pertama, kita akan tengok baris. Matriks yang kedua, kita akan tengok lajur. Dan ada berapa persilangan? Ada 4 titik persilangan, bermaksud jawapan dia akan ada 4 unsur. Okey. Titik yang pertama merupakan persilangan antara baris yang pertama dan juga lajur yang pertama. Dalam baris ada 2 nombor, dalam lajur ada 2 nombor. So, apa patut kita buat? Nombor yang pertama akan darab dengan nombor yang pertama. Nombor yang kedua akan darab dengan nombor yang kedua. Tak ada yang bela apa nombor pertama, apa nombor kedua. Maksud saya, nombor pertama dalam matriks ni, siapa datang dulu? Negatif 2 ke 4 dulu? Negatif 2 dulu kan? So, inilah nombor pertama, inilah nombor yang kedua. Kalau yang ni, tengok atas yang pertama, bawah nombor yang kedua. Okey? So, akan dapat negatif 2 kali negatif 5. Tolong jangan buat kalian mistake dekat positif negatif ni. Negatif, ingat ada negatif, ada negatif. So, negatif 2 kali dengan negatif 5 akan dapat positif 10.
tambah dengan 4 kali 3, 12. Okey, untuk titik yang kedua pula bersilang antara baris pertama dan juga lajur kedua. Negatif 2 kali dengan 6 akan dapat negatif 2 kali dengan 6 akan dapat negatif 12. 4 kali 1 akan dapat, ni tambah tambah. 4 kali 1 akan dapat 4. Okey, settle yang ni, settle yang ni. Yang bawah pula. Yang bawah ni baris bawah dengan lajur yang pertama. 7 kali dengan negatif 5 akan dapat negatif 35. Negatif 3 kali dengan 3 akan dapat negatif 9. Settle. Yang last kali, 7 kali dengan 6, 42. Negatif 3 kali dengan 1, negatif 3. Okay. Kemudian kita selesaikan. 10 tambah 12, 22. Negatif 12 tambah 4, negatif 8. Negatif 35 tambah negatif 9. Tambah jumpa tolak akan jadi tolak. So negatif 35 tolak dengan 9 akan dapat negatif 44. Dan last kali 42 tambah jumpa tolak akan jadi tolak. 42 tolak 3 akan dapat 39. So ini jawapan dia. Sekali lagi, faham ke? Faham? Alhamdulillah, semua faham. Okey, untuk contoh yang terakhir, dia minta kita cari nilai unknown X dan Y. X dan Y. Dan kat sini, dia ada bagi dua matriks, maksudnya kena darab dan dia dah bagi jawapan dia. So macam mana kita nak cari nilai X dan Y? Kalau tengok kat sini, agak-agak kalau kita darab matrik pertama dengan matrik kedua, adakah kita akan dapat jawapan macam ni? Tak akan dapat sebab kat sini dia ada unknown. Tapi sedangkan kat sini dia tak ada unknown. So macam mana kita nak buat? Kita perlu darab dulu. Yang ni darab dengan yang ni. So kita akan dapat jawapan yang ada unknown. Jawapan yang ada unknown tu kita kena comparekan dengan jawapan yang dia bagi tu. So baru kita boleh cari nilai X dan Y. So kita darab macam biasa dulu. Matriks yang pertama letak macam biasa. Negatif 2, X, 7, 3. Dan matriks yang kedua letak atas sikit. Y. Sorry. Negatif 5, Y. Kat sini ada negatif Okey. Baris, dua baris dan dua lajur. Ada 4 titik persilangan. Ada 4 jawapan. Okey, dan kita darab dia macam biasa. Untuk persilangan yang pertama, baris pertama, lajur yang pertama. So negatif 2 kali dengan negatif 5 dapat 10. Tambah dengan X tambah Y jadi XY. Yang kedua, okey, settle yang ni. Yang kedua, negatif 2 kali dengan 6 akan dapat negatif 12. Tambah dengan X kali 1 dapat X. Settle. Yang ketiga, 7 kali negatif 5 dapat negatif 35. Dan negatif 3 kali dengan Y akan dapat negatif 3Y. Tadi tambahan, tambah juga tolak kan tadi? Tolak juga, so negatif 3Y. Dan last kali, 7 kali dengan 6 dapat 42. Negatif 3 kali dengan 1 akan dapat negatif 3. Tambah jumpa dan tolak akan jadi tolak juga negatif 3. So 4 tolak 3, 42 tolak 3 akan dapat 39. So ini jawapan yang kita dapat setelah kita darab dua matriks ni. Comparekan, sama ke tak? Okey. Kalau tengok kat sini, ada tak yang sama? Yang ni saja sama, 39. Yang ni pun 39. Maksud dia betul lah kamu buat ni. Yang ni tak sama sebab ada unknown. So kita boleh cari unknown dia. Nak cari unknown dia, contohnya ni kan, X kan. Yang ni kalau tengok, yang ni kedudukan unsur dia pada koordinat baris pertama, lajur yang kedua. Sama dengan yang ni kan, baris yang pertama, lajur yang kedua. So maksud dia negatif 12 tambah X ni, yang ni, nilai ni sama juga dengan nilai negatif 8. So sama juga dengan negatif 8.
Ada X dalam ni kan. So boleh cari tak nilai X? Boleh. Alihkan negatif 12 pergi ke sana, akan jadi negatif 8 tambah dengan 12. So akan dapat negatif 8 tambah 12 akan dapat 4. So X sama juga dengan 4. Nak cari Y. Nak cari Y ada dua cara. Nak masukkan X dapat nilai X kan. Masukkan X dalam ni pun boleh. Nak cari Y pakai ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so saya tunjuk contoh yang ni Kita ambil yang ni. 10 tambah dengan XY. X sama dengan 4. So X kat sini saya gantikan dengan 4. Lepas tu sama juga dengan kalau kat sini sama dengan mana? Sama dengan yang ni 22. Yang ni sama dengan yang ni. Yang ni sama dengan yang ni. 39 sama dengan 39. Okay. So ambil yang ni sama dengan 22. Okay. So kita nak Y. Nak Y, kita alihkan 10 dan juga 4. Okey. So Y sama juga dengan 22. Positif 10 pergi ke kanan akan jadi negatif 10. Ini darab 4. 4Y bermasuk 4 darab Y. Darab 4 pergi ke kanan akan jadi bahagi 4. So 22 tolak 10 akan dapat 12. 12 bagi 4 akan dapat 3. So Y sama dengan 3. Jadi persamaan yang kita guna adalah persamaan yang ni satu, yang ni satu. Yang ni tak payah guna ke? Tak nak guna pun tak apa sebab kita dah dapat nilai Y kan. Kalau nak guna pun akan dapat sama juga. Y sama dengan 3. So faham? Okay, so sampai sini saja kelas kita hari ini. Harap semua faham lah ya. Kalau tak faham, boleh tengok lagi sekali video ni. Dan kalau masih tak faham lagi, ni, ambil buku mat ni, rebus, minum. Buka puasa nanti. Tak ada kalau. Okay, kalau tak faham lagi, boleh tanya saya, PM saya direct. Dan korang boleh jawab soalan dalam grup WhatsApp tu. Saya nak sambung tidur dulu, okay? Bye-bye semua. Assalamualaikum. Okay, hari ni tak ada lagu penutup